KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 dan pada hari ini dalam mata pelajaran Reka Cipta. Siapakah guru yang akan bersama kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dan pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Dia Safra Abdul Wahid. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat? Saya sihat cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan ada juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid sekalian, hari ini kita nak belajar mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5. Baik cikgu, tapi sebelum tu kita nak bersama dengan murid-murid yang akan mengikuti kelas kita pada hari ini juga cikgu. Boleh kita berkenalan dengan mereka? Okey, boleh. Okey, anak murid yang saya yang pertama iaitu Nurin. Hai Nurin. Okay. Hai. Kemudian ada kemudian Muhammad Arif. Okay. Hello. Dan bawah itu yang pakai tudung warna ungu adalah Aina. Dan akhir sekali adalah Ilyas. Itu dia. Ini anak-anak murid cikgu ya? Ya, saya anak murid saya. Nampak mereka bersemangat tu nak mulakan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, apa topik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, topik kita pada hari ini adalah merupakan salah satu topik dalam tingkatan 5 iaitu bab sistem. Tapi kali ini cikgu akan sentuh salah satu bab sistem kerana dalam bab sistem kita ada 4 iaitu sistem mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan. Untuk hari ini cikgu akan sentuhkan untuk kita ulang kaji bab sistem mekanikal. Okey. Imbas kembali dalam sistem mekanikal adalah merupakan salah satu pengendalian kuasa atau tenaga untuk lengkapkan satu pergerakan. Jadi dalam sistem mekanikal untuk tingkatan 5 dalam Reka Cipta akan mempelajari 5 jenis sistem mekanikal iaitu gear, takar dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Jadi dalam ini murid-murid pun dah mempelajari semua tajuk-tajuk ini. Jadi kali ini kita akan ulang kaji dan juga membuat latihan sebagai persediaan kepada anak-anak murid semua untuk ketika nak menjawab peperiksaan nanti, sama ada untuk SPM ataupun periksaan dalaman di sekolah. Okey, jadi inilah antara tajuk-tajuk. Sebenarnya banyak dalam sistem mekanikal, tapi dalam Reka Cipta kita akan pelajari kenal pasti 5 jenis sistem mekanikal ini sahaja. Baik cikgu. Dan alat-alat ni ada kat sekolah cikgu Ya, ada yang ada. Yang ini yang murid-murid yang kena pelajari dan ada kalanya murid ni boleh mengaplikasikan antara sistem mekanikal ini dalam kerja khusus. Sebab dalam SPM terbahagi kepada 2, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Dalam kertas 2 ni untuk tingkatan 4 masih lagi berjalan, bagi tingkatan 5 dah habis dah. Cuma tunggu untuk kertas 1 sahaja dalam SPM. Itu dia cikgu. Jadi boleh kita berehat seketika cikgu? Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak belajar tentang mata pelajaran sistem Reka Cipta, sistem mekanikal. Tersasul saya cikgu. Baik, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey.
Untuk segmen kali ini, kita akan kena pastikan dan ulang kaji antara 5 sistem mekanikal yang cikgu dah sebutkan tadi. Okey, pertama sekali kita akan kena pasti iaitu gear. Okey, gear ini merupakan salah satu komponen yang mana berfungsi untuk penghantar kuasa dan penggerak mesin yang juga bertindak untuk memindah daya. Okey, yang ini juga dia menghubungkan semua bahagian. Dalam gear ini, dia kena berfungsi dengan 2 jenis gear. Dia tak boleh berfungsi secara sendirian. Okey. Cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu boleh? Okey. Kita dah belajar bab gear. Jadi, dalam reka cipta, berapa gear yang kita kena kenal pasti? Siapa nak cuba? Okey, boleh angkat tangan anda menjawab soalan? Okey, saya nak cuba. Okey, sila Aina. Kita ada 5 gear yang kita dah belajar. Antaranya gear taji, gear helix, gear belitan, gear serong dan gear rak dan pinen. Okey, terima kasih Aina. Kita nak tengok betul ke tidak Aina cuba. Okey. Okey, gear taji. Ya, ini adalah bentuk gear taji. Yang mana dia ada digunakan menyambungkan 2 jenis gear yang untuk berfungsi. Okey, yang untuk mesin gerudi. Okey, kemudian gear helix. Gear helix ini adalah digunakan pada kotak gear kenderaan yang mana dia untuk mengurangkan bunyi bising. Dalam kereta inilah gear yang kita gunakan. Okey, yang digunakan dalam gear kereta. Okey, seterusnya adalah gear serong. Gear serong ni banyak yang digunakan untuk membuat pengadun. Okey, yang ini berbentuk 90 darjah gear dia. Okey, kemudian gear belitan. Okey, gear belitan ni menggunakan 2 untuk gear ni. Okey, kemudian yang ini banyak digunakan pada spana boleh laras. Spana boleh laras yang ini kita gunakan. Dan akhir sekali gear rak dan pinan. Contoh yang digunakan untuk gear rak dan pinan pada pemacu cakra padat. Okey, bagus Aina, semua 5 gear. Yang inilah dia 5 gear yang kita pelajari dalam reka cipta. Okey, kemudian takar dan tali sawat. Okey, takar ini adalah 2 roda berlurah yang dipasangkan pada aci dihubungkan dengan tali sawat. Takar dia akan berfungsi dengan tali sawat. Okey, terdapat 2 jenis takar iaitu takar pemacu dan takar dipacu. Okey, yang sini kita tengok Okey, inilah dia mesin salah satu yang menggunakan takar dan tali sawat iaitu mesin gerudi lantai. Okey, kalau kita tengok pada raja ini, yang ini adalah motor. Okey, yang ini motor mesti ada guna dengan takar pemacu sebab dia ada penggerak. Okey, yang ni penggerak. Okey, kemudian yang tolong menggerakkan tu adalah tali sawat dan takar dipacu ini adalah berfungsi sebagai benda yang digerak. Okey. Jadi cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, apakah kelajuan sistem tali sawat yang kita dah pelajari? Ada berapa jenis? Siapa nak cuba? Okey, boleh angkat tangan? Saya cikgu. Silakan. Ya, Arif. Ada 2. Okey, terangkan Arif apa tu 2? Ada kelajuan tinggi dan kelajuan rendah. Okey, kita tengok kelajuan tinggi dan kelajuan rendah. Ya, betul. Terima kasih Arif. Okey, ada 2 jenis kelajuan iaitu kelajuan tinggi dan kelajuan rendah. Okey, kelajuan tinggi apabila takar tali sawat ini pemacu dipasang pada diameter. Nampak tak diameter ini? Ini diameter yang besar. Okey, yang dipacu, yang digerakkan saiz diameter yang kecil. Jadi, seolah kita menarik benda yang kecil, jadi daya kilas dia rendah. Laju dah kita nak tarik. Okey, berbeza dengan kelajuan rendah. Itu perbezaan dia. Kalau yang ini kuasa yang rendah menarik benda yang berat, dia akan menjadi daya kilas yang sangat tinggi dan bergerakkan jadi perlahan. Okey, sistem yang seterusnya adalah sistem tuas. Okey, dalam tuas ini adalah membantu melakukan kerja lebih mudah. Terdapat 3 komponen yang mana murid-murid kena kenal pasti iaitu fulcrum, beban dan daya. Okey, fulcrum ni nanti kita tengok ke mana kedudukan komponen tersebut, sama ada fulcrum ke, beban dan daya di mana. Okey, ini adalah gambar raja asas untuk sistem tuas. Okey, dalam sistem tuas dia terbahagi kepada 3 kelas. Alright, 3 kelas yang ni. Jadi kita cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, cuba imbas kembali. Okey, berapakah jenis kelas tuas yang anda dah pelajari?
Cikgu nak, siapa yang nak cuba? Ya, Ilyas? Ya. Ada 3, kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Okey, kita tengok. Ya, dia ada 3. Terima kasih, Ilyas. Okey, kelas pertama, kedua dan ketiga. Okey, di sini dia ada perbezaan dari segi kedudukan komponennya. Itu untuk kelas pertama, dia mula dengan beban, fulcrum dan daya. Okey, yang ini contoh peralatannya adalah seperti ini. Aiman tahu apa ni, Aiman? Ini pelayar cikgu. Ya, bagus. Ini pelayar gabung kita panggil. Iaitu di sini dah beban, bahagian ni fulcrum, ini adalah daya. Okey, kemudian kelas kedua. Okey, beza kedudukan dia komponen fulcrum, beban dan daya. Okey, contohnya adalah kereta sorong yang ini yang kita pakai. Yang mana ini adalah dayanya. Okey, ini adalah bebannya dan fulcrum. Tayar bertindak sebagai fulcrum. Dan akhir sekali yang untuk ni adalah kelas ketiga, fulcrum, daya dan beban. Seperti yang untuk pakai memancing ni. Okey, memancing iaitu menggunakan di bahagian sini adalah fulcrum. Okey, ini adalah dayanya. Minta maaf, daya di sini dan beban. Okey. Dan air sekali. Okey, kemudian pneumatik. Pneumatik ini adalah menggunakan kuasa angin. Okey, dalam ini murid-murid kena pasti komponen asas sistem pneumatik. Okey, pneumatik contoh yang digunakan adalah pemampat udara. Yang ini ada di dalam bengkel. Okey, dan akhir sekali untuk sistem adalah hidrolik. Okey, yang tadi adalah menggunakan angin. Bagi hidrolik adalah menggunakan cecair atau bendalih sebagai medium penghantaran kuasa. Okey, dalam untuk hidrolik ni murid-murid kena ingat dan kenal pasti komponen yang ada dalam hidrolik. Okey, itulah antara sedikit latihan ulang kaji kita untuk tajuk sistem. Okey cikgu, banyak dah cikgu ceritakan tentang hidrolik, pneumatik, tuas dan sebagainya cikgu ya. Ya, betul. Dan benda ni banyak dalam kehidupan seharian kita. Macam Betul. kalau kita pergi taman mainan ada jongkak-jongkit dan sebagainya cikgu kan. Ya, betul. Itu juga menggunakan sistem yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Baik para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, kali ini kita akan pelajari ulang kaji dalam kertas 1. Okey, dalam kertas 1 ini dia ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, kita akan ulang kaji untuk soalan bahagian A. Antara soalan bahagian A adalah berbentuk soalan yang ringkas dan recall thinking. Maksudnya murid-murid kena hafal, murid-murid kena ingat dan olah balik pada jawapan yang bentuk antara yang fakta punya. Okey, kemudian 1 markah untuk setiap jawapan. Maksudnya murid kena menjawab soalannya, jawapannya pada satu bahagian ruang jawapan, dan pada bahagian soalan 3 tulislah pada jawapan yang disediakan. Okey, kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Okey, contoh soalan yang pertama, hitung bilangan putaran gear Y. Minta maaf, gear Y yang ni gear Y. Jika yang ini membuat satu pusingan. Okay. Boleh cikgu nak tanya anak murid cikgu, siapa yang nak cuba untuk menjawab soalan bahagian ini? Okey, silakan. Saya nak cuba cikgu. Ya, sila Nurin. Jawapan dia 8 putaran. 8 putaran. 8 putaran. Ada buat jalan kira tak Nurin? Tak ada cikgu. Okey. Kalau Nurin hanya tulis 8 putaran ataupun murid-murid menulis ini 8 jawapan. Kita tengok jawapan dia dahulu. Okey. Ya, betul. 8 putaran. Okey. Ingat bila soalan pengiraan, melibatkan pengiraan, murid-murid kena buat jalan kerja yang lengkap. Jika murid hanya menulis jawapan sahaja, kebarangkalian akan kehilangan inilah markah yang diperlukan. Sebab markah penuh adalah 2. Baik. Okey. Jadi kita terus pada soalan yang kedua. Terima kasih Nurin. Okey, yang kedua iaitu diberikan rajah. Rajah 1 menunjukkan bahagian atas mesin gerudi lantai. Okey. Yang ini soalannya tanya, apa kesan berlaku pada mata gerudi jika tali sawat diubah kedudukan pada takal
pemacu berdiameter lebih kecil. Yang ni tadi kita dah ulang kaji. Jadi soalan dia ada 2 ruangan jawapan, 2 markah. Boleh anak-anak murid cikgu siapa nak cuba? Okey, silakan. Ya, Okay, Arif. cikgu. Sila Arif. Yang pertama, putaran mata gurdi menjadi perlahan. Ya. Yang kedua, daya kilas jadi tinggi apabila dihasilkan. Okey, terima kasih Arif. Kita tengok jawapannya. Ya, betul. Okey, kerana apabila takar pemacu berdiameter lebih kecil, jadi putaran mata gurdi menjadi perlahan. Macam cikgu cakap tadi, apabila benda yang kecil menarik benda yang besar, menjadi pergerakan yang perlahan. Kemudian daya kilas tinggi dihasilkan. Jadi sini dah mendapat 2 markah. Okey. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Contoh soalan yang ketiga dah diberikan salah satu rajah. Okey, kalau tengok pada soalan ni adalah bentuk di mana ada daya, fulcrum dan beban. Yang ini contoh soalannya adalah soalan jenis tuas. Okey. Jadi apa kenal pasti pada daya jika jarak P dan Q berubah mengikut. Okey, ni murid-murid apabila mendapat soalan seperti ini, murid kena tengok pada rajahnya. Ingat balik, kalau ada komponen mekanikal daya, kemudian dia gunakan beban, kemudian dia menggunakan fulcrum. Cikgu nak tanya anak murid cikgu, apakah sistem mekanikal yang digunakan? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Ya, cikgu kata, Aina cuba Aina. Jenis sistem apa Aina? Okey, cikgu. Boleh saya bantu murid kita cikgu? Boleh, Aiman. Saya pun rasa macam seronok juga sebab hari ni saya pakai baju sekolah. Okey cikgu. Saya rasa mungkin kita pakai sistem tuas cikgu. Ya, betul Aiman. Aina. Okey, yang mungkin Aina kena ingat balik, apabila ada 3 komponen mekanikal, maka ini adalah sistem tuas. Okey. Jadi apa kesan daya jika jarak P, jarak P berubah mengikut situasi berikut. Okey, yang ini mengubah situasi berikut. Siapa nak cuba jawab soalan ini? Okey. Silakan. Ada yang nak cuba? Cikgu try pilih. Siapa Ilyas. murid-murid kita bersedia dah ni? Ilyas, cuba Ilyas. Jarak P panjang dan jarak Q pendek ialah bertambah. Jarak P pendek dan jarak Q panjang ialah berkurang. Okey, yang ini bertambah. P panjang, Q pendek bertambah. Kalau yang ni berkurang. Kita tengok jawapan Ilyas. Okey, betul ke tidak? Ya, betul. Okey, bila jarak P dia panjang, jarak Q ini pendek. Okey, yang ini pendek, yang ini panjang, maka dia menggunakan dayanya bertambah, menggunakan tenaga yang banyak. Okey, kalau yang P ini dia pendek, Q ini panjang. Okey, macam situasi dalam rajah ini. Jadi, dayanya akan berkurang. Jadi, tak gunakan banyak tenaga untuk mengangkat beban yang ada pada rajah ini. Okey, bagus. Tahniah Ilyas. Okay, jadi, mendapat 2 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ini adalah contoh soalan dalam sistem pneumatik. Okey, yang ini diberikan nama komponen. Nyatakan nama komponen asas berdasarkan rajah yang diberikan. Okey, ini adalah antara contoh-contoh yang tadi pun cikgu dah nyatakan contoh yang ada dalam sistem pneumatik. Okey, apa anak murid yang cikgu nak cuba? Okey. Siapa dia? Boleh cuba? Alright. Ya, Ilyas. Yang pertama pemampat udara, yang bawah tu hos pneumatik. Hos pneumatik. Alright, kita cuba tengok. Okey, iaitu ya betul. Tadi dah cikgu cakap pemampat udara yang gambar yang tadi. Dan yang kedua adalah hos pneumatik. Okey, bila jawab soalan ni yang murid, minta mata laju pula cikgu. Okey, pastikan murid menjawab komponen yang betul. Okey, minta maaf yang ni cikgu pun tersalah yang ni. Ini sepatutnya nama komponen. Okey, ini adalah komponen yang ada dalam sistem pneumatik. Okey, dalam komponen pneumatik ni ada berapa tadi kita dah pelajari?
Dalam Ada komponen 8 pneumatik rasanya. ada 2, 4, 6, 7 cikgu. Oh, 7. Cikgu terlebih satu. Okey, ada 7 komponen. Jadi, kena kenal pasti dan ingat komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Dia berikan contoh soalan seperti ini, murid dah dapat menjawabnya. Dan kena ingat, bila nak jawab, dia kena nama yang betul sebab soalan berkaitan dengan fakta. Dia tak boleh jawab yang lain. Baik. Okey, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini adakan nama komponen bagi lita hidrolik berikut. Okey, ingat dalam sistem mekanikal kita dah pelajari 5. Okey, yang ini yang terakhir antara yang contoh soalan dalam bab sistem. Okey, yang mana tadi pun cikgu dah tunjukkan dia punya simbol raja dalam simbol. Okey, siapa nak cuba untuk jawab nama komponen bagi lita hidrolik? Ya Nurin, silakan. Yang pertama tu silinder 2 tindakan. Yang kedua tu injap kawalan arah. Dan akhir sekali tu motor. Okey, terima kasih Nurin. Kita tengok. Ya, silinder 2 tindakan. Okay, yang ini adalah simbol silinder 2 tindakan. Seterusnya, injap kawalan arah. Baik. Yang seterusnya adalah motor elektrik. Bagus Nurin. Tadi Nurin kata jawab motor saja kan Nurin? Okey, tapi kalau murid menjawab soalan seperti motor pun boleh kiranya betul lah juga. Okey. Berbanding kalau yang betul sebenarnya adalah motor elektrik. Okay, jika murid katakan tersalah nak buat jawapan, alamak salah, dia padam yang ini, tiada lagi ruang jawapan. Pastikan bila nak jawab balik, murid menulis nombor jawapan. Okey, dan salin balik jawapan yang betul. Okey, baik. Dan murid tolong elakkan kalau soalan seperti ini jangan jawab 2 jawapan dalam satu ruang jawapan yang disediakan. Ini boleh menyebabkan kekeliruan sama ada jawapan bahagian yang depan betul ataupun bahagian yang belakang yang betul. Okey, baik, yang itulah antara contoh-contoh soalan dalam bahagian A untuk reka cipta kertas 1 ini. Okey cikgu. Jadi ada satu soalan cikgu. Yes. Apa di antara produk-produk lain ataupun alatan-alatan lain yang menggunakan juga sistem tuas cikgu? Sistem tuas. Banyak yang digunakan sistem tuas. Contohnya adalah seperti kalau di sekolah kita menggunakan jenis-jenis pelayar muncul tirus. Kemudian sistem tuas antaranya yang menggunakan kaedah macam nak menjala. Dan alatan-alatan lain sepertinya contohnya seperti apa barangnya tu cikgu ingat lupa nak menyebutnya. Ketik kuku cikgu. Ketik kuku yang selalu kita gunakan. Cikgu dah buat jadi dah tu. Itulah. Kita kadang-kadang terlupa nak menyebut yang benda yang ingat tapi suka nak sebut. Okey cikgu, ada satu soalan lagi cikgu. Boleh sila cikgu? Apakah tips cikgu kalau kita nak menjawab soalan berkaitan dengan mekanisme operasi sistem cikgu? Mekanisme yang itu dalam bahagian B nanti. Bahagian B nanti. Ada huraian yang panjang sebab itu dalam bahagian A untuk soalan yang sangat ringkas di mana jawapan pun paling tinggi pun adalah dalam 3. Pendek je. Jadi sebab itu dia agak sukar sebab murid kena ingat benda yang fakta. Jadi murid apabila membuat ulang kaji ingat yang fakta-faktanya dalam sistem mekanikal 5 jenis sistem mekanikal ni kenalah ulang kaji. Macam cikgu cakap tadi kalau berkaitan soalan komponen murid kena kenal pasti dan ingat. Sebab biasalah kalau apa-apa kita kena kenal pasti dan ingat bolehlah kita jawab pada contoh macam komponen ni tadi. Okey, nama-nama komponen. Dan biasanya soalan komponen ni selalunya yang asas. Kalaulah kata murid agak keliru untuk menjawab, kita ingat benda yang selalu yang digunakan. Macam contohnya macam simbol motor. Selain pada komponen dalam lita hidrolik, okey, yang ini motor juga ada digunakan dalam sistem elektrik, elektronik. Simbolnya tetap sama, M. Okey, iaitu murid boleh jawab. Ini adalah penggunaan untuk motor. Okey cikgu, itu dia. Maknanya kita tak boleh nak lari. Nak tak nak kita kena hafal jawapan-jawapan tu. Jawapan dia ringkas tapi nak tak nak kena ambil daripada buku cikgu. Ya, betul. Baik, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Reka Cipta. Macam mana murid-murid kita? Okey tak? Dah bersedia ke untuk kita teruskan lagi kelas kita pada hari ini? Okey, kalau dah bersedia cikgu, dipersilakan. Terima kasih Aiman. Baik, tadi kita dah ulang kaji mengenai antara contoh soalan dalam bahagian A. Jadi hari ini kita akan cuba ulang kaji contoh soalan dalam bahagian B. Dalam bahagian A, macam cikgu cakap tadi, soalan yang ringkas dan murid kena ingat sebab banyak berkaitan dengan fakta. Salah perkataan boleh menyebabkan kehilangan markah juga. Okey, baik. Dalam soalan bahagian B, banyak soalan berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi atau kita panggil kebat. Dan soalan ini yang mana murid perlu memahami, menganalisis dan mencipta. Sebagai murid reka cipta, mesti ada soalan kena buat ciptaan bergantung kepada soalan yang ditanya. Jadi, kena pasti kehendak soalan yang mana soalan dalam bahagian ini berkait dari awal. Jadi, murid-murid kena tengok soalan betul-betul. Jika ia berkait, dia mungkin memberi kesan kepada markah murid. Dan memahami kata tugas soalan seperti kenal pasti, terangkan dan huraikan. Baik. Dalam seperti yang tadi Aiman kata nak tanya kata mekanisme kendalian sesuatu sistem ataupun peralatan yang menggunakan sistem. Jadi dalam soalan bahagian B dia ada tanya. Jadi murid kena ingat kalau soalan dia poin dia kata operasi sistem, murid kena ingat 3S iaitu sebelum, semasa dan selepas. Yang ni kita nak murid menerangkan bagaimana situasi kendalian sesuatu sistem tersebut. Baik, kita cuba lihat contoh soalan yang pertama. Okey, rajah ini menunjukkan kerata rentas alat jet kereta. Okey, yang ini kerata rentas, yang ini merupakan salah satu situasi. Okey, murid-murid kena lihat pada rajah situasi. Okey, cikgu nak tanya, yang ni Aiman, rasa-rasanya sistem apa ni? Ni hidrolik cikgu. Ya ke? Okey, kita tengok contoh betul dia. ke tak? Okey, yang ini contoh soalan yang pertama. Okey, berdasarkan rajah 1A dan 1B, okey, dia menanyakan soalan kenal pasti. Ingat tadi cikgu dah kata soalan tu ada kata tugas kenal pasti. Okey, sistem yang digunakan. Boleh cikgu minta anak murid cikgu cuba? Okey. Sila. Boleh angkat tangan? Arif, ya, Arif silakan. Yang pertama, sistem hidrolik. Hidrolik. Yang kedua, okey. minyak kereta hidrolik. Pantas Arif menjawab. Okey, sistem yang digunakan secara macam Aiman kata tadi, sistem hidrolik. Kita nak tengok betul atau tidak. Baik, ya betul, sistem hidrolik. Sebab apa sistem hidrolik? Okey, lihat pada rajah. Okey, sebab kat sini dia dah bagi orang kata tips ataupun clue, iaitu menggunakan cecair. Jadi apabila sesuatu sistem yang mana menggunakan bendalik ataupun cecair, okey, dia adalah bertindak sebagai medium penghantaran kuasa, iaitu hanya menggunakan sistem hidrolik. Okey, cecair yang digunakan kena ingat iaitu minyak hidrolik. Selain daripada minyak hidrolik, murid juga boleh menjawab bendalik. Okey, untuk soalan ni jangan tulis atau, dia kena salah satu. Okey, murid untuk menjawab. Inilah dia contoh soalan yang Aiman kata tadi. Huraikan kendalian sistem yang dikenal pasti. Untuk soalan ini, selalunya soalan ini adalah bentuk soalan aplikasi yang mana murid lihat pada situasi rajah, kemudian kena terangkan kekendalian sistem tersebut. Okey, bila melihat soalan, huraikan, ingat yang cikgu cakap tadi, tips iaitu merujuk kepada sebelum, semasa dan selepas. Okey. Baik, kalau untuk soalan ni, yang pertama sekali, bila huraikan kendalian, operasi. Kemudian murid tengok pada markah. Okey, bila markah begini, selalunya sebelum ini akan membawa kepada satu markah. Dan selepas membawa kepada satu markah. Jadi selebihnya, pergi kepada bahagian semasa. 4 markah di mana murid kena terangkan, huraikan bagaimanakah kendalian sistem ini. Baik, boleh cikgu minta anak-anak cikgu, ya? Okey, siapa nak cuba untuk huraikan kendalian sistem ni? Okey, boleh angkat tangan? Ya, Aina, sila Aina.
Mula-mula kita letakkan jet kereta dekat bahagian yang hendak tayar ditukar. Ya. Lepas tu kita tarik pemegang ke atas dan minyak hidrolik tu akan pergi ke silinder keluaran. Lepas tu dia akan tarik badan ke atas dan lepas tu tayar akan ditukar. Lepas tayar ditukar, pelaras akan dibuka untuk lepaskan tekanan. Kemudian akhir sekali keluarkan jet kereta setelah selesai. Okay, terima kasih Aina. Oh, panjang penerangan Aina. Baik. Okey, itu adalah kendalian sistem. Okey, yang pertama sekali, okey, murid adalah nyatakan sebelum. Okey, kalau boleh juga kalau murid nak tulis sebelum pada ruang jawapan. Senang apabila murid nak orang kata semak semula kan jawapan betul atau tepat. Pertama sekali, yang ini kita situasi orang kata langkah demi langkah nak menggunakan alat ini. Okey. Pertama, letakkan jet kereta pada bahagian tayar yang hendak ditukar. Ini orang kata logik. Mana yang tayar nak tukarkan? Jangan tayar yang tak pancit nak tukar pula kan. Okey, baik. Jadi, yang kedua, pemegang ditarik ke atas. Yang ini kita lihat asas pada yang logik. Apabila pemegang tarik atas, ini adalah silinder dan ini adalah cecair. Bila silinder ditarik ke atas, pemegang tarik atas, yang ini akan menolak bendalih untuk gerak kepada silinder keluaran. Okay, minyak hidrolik, cecair X. Kena ingat ini juga merupakan markah. Sebab pada bahagian soalan yang awal tadi dah tanya cecair apa yang digunakan. Jadi murid menggunakan balik semula pada perkataan tersebut. Yang telah dikenal pasti. Bergerak dan menyebabkan umbuh keluaran naik ke atas. Bila umbuh keluaran naik ke atas, maka kereta pun bergerak ke atas dia. Aiman, betul Aiman. Dan selepas tayar ditukar, yang itu silinder tu pelaras ini pelaras adalah dibuka untuk memastikan bendalih ataupun minyak hidrolik masuk semula ke dalam silinder masukan. Baik, ini adalah semasa yang mana membawa pada 4 markah. Jadi kat situ murid bolehlah letak 4 huraian dia. Dan akhir sekali adalah selepas. Lepas kita dah letak jet, dah selesai tukar tayar tersebut, apa kita nak buat? Kita keluarkan balik jet kereta. Jadi inilah operasi kendalian sistem. Jadi murid-murid kena ingat, bila kendalian sistem, kalaulah katakan agak keliru bagaimana nak olahkan ayat, jadi kita lihat pada yang logik. Untuk penukaran ataupun penarikan, bila satu bendalih bila tolak naik ke atas, komponen yang lain tu akan gerak ke atas juga. Baik, soalan yang seterusnya. Kita nak kenal pasti. Okey, terangkan kelebihan sistem yang telah dikenal pasti pada soalan pada bahagian 1A1. Baik, boleh anak murid cikgu nak cuba? Okey, silakan. Ya, Arif. Kelebihan saya nampak dalam rajah tu, dia tahan lasak. Kerana sesuai untuk buat kerja berat. Oh, baik. Terima kasih Arif. Jadi yang dikatakan kelebihannya. Okey, terangkan. Cuba, lupa cikgu nak maklumkan. Bila soalan terangkan, lihat pada markah. Okey, dalam soalan terangkan, dia mesti ada fakta dan penerangan. Yang ini membawa kepada 2 markah. Baik, kita tengok. Ya, betul Arif. Tadi dia jawab. Okey, sistem hidrolik, kalau menggunakan sistem hidrolik, dia jenis yang tahan lasak kerana ia boleh digunakan untuk kerja berat. Okey, murid-murid, bila ada soalan terangkan, pastikan ayat yang digabungkan bukan menggunakan dan ataupun titik. Sebab yang ni kita buat ayat yang bersambung. Okey, kerana, sebab apa. Baik, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, contoh soalan yang kedua adalah soalan menunjukkan bahagian atas pada mesin gerudi. Dan ini adalah situasi penggunaannya. Dalam soalan yang ini, murid kena kenal pasti rajah yang diberikan. Baik, kita lihat pada contoh soalan dia. Dalam soalan ini, dia tanya, namakan pada bahagian K. Okey, dan yang kedua adalah fungsi bahagian tersebut. Boleh cikgu nak tanya anak murid cikgu yang hendak mencuba? Okey, silakan. Ya, Nurin, silakan Nurin. Yang K tu takal pemacu,
yang fungsi dia tu untuk memutarkan takal yang dipacu. Baik, terima kasih Nurin. Okey, nama bahagian K ni adalah takal pemacu. Kita lihat. Betul sebab ada berapa takal yang kita belajar tadi? Ada 2 kan? Iaitu takal pemacu dan takal dipacu. Jadi nak tengok betulkah ini adalah takal pemacu? Ya, sebab apa? Takal pemacu kedudukan dia mesti pada motor. Dia yang menggerakkan. Jadi kelajuannya adalah perlu pemacu ni berada pada bahagian motor yang menggerakkan. Okey, fungsinya bila soalan terangkan macam cikgu cakap tadi, kena fakta dan penerangan. Memutarkan takal yang dipacu. Ini antara markahnya. Ini takal dipacu. Okey, mengikut arah putaran yang sama. Terima kasih Nurin, Tania. Okey. Kita pergi pada soalan operasi. Macam tadi juga dia kena lihat operasi. Jadi, apabila soalan berkaitan dengan operasi, huraikan operasi, ingat murid-murid dia ada sebelum, semasa dan selepas. Kalau dah kata keliru, lupa, pastikan murid tulislah bahagian mana-mana ada 3S. Dan tengok pada markah yang diberikan. Baik, cikgu nak tanya anak murid cikgu, ada yang nak cuba? Okey, cikgu. Ya? Ya, Ilyas. Silakan Ilyas. Okey, boleh onkan mikrofon. Ilyas dah on mikrofon. Ilyas, onkan mikrofon. Yang pertama, laraskan tali sawat pada takal dan hidupkan Swiss dan motor bergerak kerana pemacu berdiameter kecil. Yang keempat ialah mata gerudi bergerak perlahan kerana daya silas yang tinggi dihasilkan. Akhir sekali matikan Swiss. Baik. Okey, kita tengok operasi. Terima kasih Ilyas. Kita tengok. Okey, pertama sekali sebelum kita nak memulakan mesin gerudi ni, pertama sekali ialah murid-murid, kita laraskan tali sawat ni. Okey, laraskan tali sawat pada kedudukan diameter besar. Sebab yang ini kata jika pada K ini diameter lebih kecil. Okey, kedudukan dia. Okey, kemudian hidupkan Swiss. Hidupkan Swiss. Okey, motor bergerak kelajuan pada pemacu berdiameter kecil. Masa kelajuannya rendah. Okey, sebab pemacunya kecil nak menarik benda yang besar. Okey, kemudian mata gerudi bergerak perlahan. Apabila benda yang berat kita nak tarik, dia akan bergerak perlahan. Akhir sekali, matikan Swiss. Tanya Ilyas. Baik, untuk soalan ni. Okey, jika tali sawat disongsangkan, kesan pada takal yang dipacu. Baik, saya nak cuba. Okey, silakan. Ya, Aina. Takal dipacu tu dia akan berputar ke berlawanan arah. Ya, betul. Terima kasih Aina. Okey, jika disongsangkan, maka pergerakannya akan bertukar berlawanan arah. Jadi inilah contoh soalan analisis dalam kedua. Baik, kita pergi contoh soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Situasi penduduk yang ni mengambil gambar. Okey, tengok yang ini. Jadi dia kata terangkan. Bila soalan terangkan, sama juga yang cikgu ingatkan balik, dia kena ada fakta dan penerangan. Rujuk pada rajah. Alamak, cikgu dah bagi soalan jawapan contoh dah. Baik. Okey, tadi. Minta maaf cikgu terus. Baik, cikgu nak murid cikgu cuba. Tadi cikgu bagi contoh satu jawapan. Okey, yang mana bila terangkan, ini adalah fakta. Okey, yang ini adalah penerangan. Maksudnya, dia ada satu markah, satu markah. Baik, anak murid cikgu ada yang nak cuba untuk yang ni? Tolong cikgu satu lagi untuk dapat 2 markah. Ya, Nurin. Air yang diambil tu akan tertumpah, jadi dia akan menyebabkan pembaziran. Ya, betul. Kita rujuk pada rajah. Okey, tengok dia tenaga, kemudian air dia tumpah. Jadi, air yang tertumpah menyebabkan pembaziran berlaku. Ini di antara contoh-contoh soalan yang dapat kita ambil daripada topik kita pada hari ini, cikgu. Jadi, cikgu, kita kesetengah masa. Jadi, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu kita pada hari ini. Banyak soalan-soalan yang cikgu dah tunjukkan kepada kita. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga para penonton sekalian. Terus buat latihan dan anda akan sukses dalam SPM anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.